Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kalau kemarin isu yang paling hangat ialah apabila didedahkan bahwa apabila Anwar Ibrahim berjanji memotong gaji beliau bersama dengan Menteri Kabinet, ini telah menjadikan negara menjimatkan uang sekurang-kurangnya 1,2 juta setahun atau bersamaan dengan 100.000 sebulan. Bayangkan saudara, RM 1,2 juta itu diberikan kepada orang yang paling memerlukan. 100.000 itu kalau diberi kepada orang-orang miskin, pasti ianya dapat memberikan kehidupan yang lebih baik, bahkan mungkin dapat menyelamatkan nyawa mereka. Berbanding dengan menteri-menteri kabinet ataupun ahli-ahli parlimen yang kaya raya, sudah kaya raya, banyak sudah duit, gaji pun besar. Lebih baik dipotong, dan akhirnya memang pun dipotong. Tapi ahli kabinet belum lagi ada pemotongan gaji dan mereka belum ada keputusan mahu membenarkan potong gaji mereka. Walaupun ada juga menteri-menteri ataupun bukan menteri-menteri, ada juga ahli-ahli parlimen yang sering kali ponteng dalam kehadiran kelas ahli parlimen ataupun Dewan Rakyat. Kalau itu di sekolah, pastinya mereka sudah diberikan amaran ketidakhadiran. Tapi tak tahulah saya bagaimana proses di Dewan Rakyat. Adakah amaran akan diberi atau tidak? Tapi bagaimanapun, tanpa amaran sepatutnya mereka tahu tanggung jawab mereka. Jangan sampai sudah diberi amaran baru tengada. Dan Anda dipilih oleh rakyat bukan untuk semata-mata jadi ahli parlimen, tetapi Anda wajib datang ke Dewan Rakyat. Jangan sampai gaji yang diterima itu haram pula jadinya kerana tidak menjalankan tugas seperti mana yang diamanahkan. Hari ini satu lagi kehebatan yang telah terjadi apabila Anwar Ibrahim sendiri mengumumkan. Ini diumumkan oleh Anwar Ibrahim sendiri. Anwar Ibrahim menyatakan bahwa ketegasan kerajaan telah bantu meningkatkan pendapatan negara. Inilah yang kita mahu, kerajaan yang tegas, kerajaan yang tidak berkompromi, khususnya berkaitan dengan hasil-hasil negara. Jangan menjadi kerajaan kalau tak tegas, terutamanya berkompromi tentang cukai, berkompromi tentang tata kelola dalam pentadbiran negara. Kita bersyukur walaupun ramai walaupun yang tak setuju dengan Anwar Ibrahim, yang masih lagi tak suka dengan Anwar Ibrahim, tetapi ramai sudah mula menyedari bahwa Anwar Ibrahim adalah insan yang istimewa, lebih baik daripada Perdana Menteri yang lain, kerana Anwar Ibrahim telah pun berjaya walaupun dalam keadaan ekonomi yang paling lembab pernah ada kerana COVID-19, tetapi telah berjaya naik semula. Dan yang lebih penting lagi, Anwar Ibrahim baru 5 bulan jadi Perdana Menteri, kini dah mula meningkatkan pendapatan negara. Menurut Anwar Ibrahim, ia kerana ketegasan kerajaan. Saya nak ulang sekali lagi, kita mahu kerajaan yang tegas, bukan kerajaan yang berkompromi. Apalagi kerajaan yang takut-takut, apalagi kerajaan yang nak jaga hati orang. Itu bukan kerajaan yang kita mau. Kerajaan yang kita mau ialah kerajaan yang tegas, terutamanya dalam soal jenayah, soal penyelewengan, soal tak bayar cukai, dan soal-soal berkaitan dengan keuangan Malaysia. Saudara-saudara sekalian, menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau yakin ketegasan kerajaan dalam menjalankan pentadbiran dengan tata kelola baik akan memberikan pulangan kepada negara dan rakyat dalam jangka masa panjang. Keyakinan itu, katanya, bersandarkan kepada jumlah pendapatan negara yang mula meningkat sejak beberapa bulan kebelakangan ini pada kadar yang lebih tinggi dari jangkaan. Kita bersyukurlah. Saya rasa apa yang berlaku sekarang ini, kenapa tiba-tiba pendapatan negara mulai meningkat sejak beberapa bulan kebelakangan ini dan pada kadar yang lebih tinggi dari jangkaan, ialah kerana mungkin sudah ramai yang dapat menghidu, sudah dapat ramai yang melihat
Betapa Anwar Ibrahim bukan hanya bercakap, sekadar cakap pada janji untuk mengotakkan janji bahawa beliau tegas dalam menangani isu cukai, isu penyalahgunaan kuasa, penyelewengan. Jadi mungkin ramai yang telah menghidu dan mula takut. Jadi mereka mula memperkemaskan sistem syarikat, orang perseorangan maupun sesiapapun untuk lebih membayar cukai, membayar yang sepatutnya, dan tak pula berani lagi nak seleweng sana sini kerana mereka tahu Anwar Ibrahim memang tegas dan tak memberikan kompromi langsung dengan kegiatan-kegiatan yang merugikan negara itu. Jadi itulah mungkin yang pada pendapat saya menyebabkan mereka terus berubah. Jadi itu sebabnya saya kata tadi awal-awal tadi, ketegasan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini membawa hikmah yang sangat bagus, membawa hikmah yang baik untuk negara kita. Selain itu, Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN memperoleh kutipan yang melonjak naik cukup tinggi, kata Anwar. Nah, kamu setuju atau tidak? Ini realiti dia. Orang mula takut, orang mula sedar yang Perdana Menteri kita yang ada sekarang ini adalah Perdana Menteri yang lain daripada yang lain. Tegas dan tak berkompromi. Jadi, orang mula berpusu-pusu berubah, syarikat mula berpusu-pusu berubah untuk tidak dapat lagi curi-curi maupun menyeleweng maupun tak mahu bayar cukai. Nah, ramai yang bayar cukai, akhirnya pendapatan kerajaan terus melonjak dengan tinggi. Anwar kata, kita akan umumkan jumlah itu nanti. Kita akan tunggu berapa jumlah itu. Ini buktinya apabila kita bersikap tegas, tauke besar yang jarang membayar penuh cukai tidak berani berbuat demikian. Kan? Saya dah kata. Tauke besar, jerung-jerung yang tak mau bayar cukai penuh, akhirnya membayar penuh cukai kerana tidak berani lagi berbuat demikian. Jangan kita bertolak ansur dengan maha kaya yang cuma mengelak dari membayar cukai ini. Insya Allah hasil melonjak naik tinggi, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau juga yakin jika pendapatan negara terus meningkat, kerajaan mampu untuk memulangkannya kepada penjawat awam dalam bentuk kenaikan gaji dan allowance. Manfaat awal katanya sudah dinikmati penjawat awam tahun ini apabila menerima insentif RM700 masing-masing pada Januari dan sambutan Aidilfitri. Untuk itu, penjawat awam terutamanya agensi penguatkuasa katanya perlu memastikan integriti yang tinggi dalam menjalankan tugasan meskipun berhadapan cabaran dari anasir luar. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Nilai-Nilai Murni Anjuran Kementerian Dalam Negeri di sini hari ini. Turut hadir Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail dan Ketua Polis Negara Tan Sri Asril Sani Abdullah Sani. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.